Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. 主内的弟兄姐妹们，祝你们平安。 Hari ini tanggal 30 Agustus 2020, kita gereja-gereja Tuhan bersama-sama mengadakan ibadah di GKI Klasis Priangan. 今天是30号8月份2020年，我们印尼基督教会白安清凉在这个网上聚会。 Sungguh indah anugerah dan rahmat Tuhan di dalam hidup kita. 我们知道上帝的恩典在我们的生活里面是多么的美好。 Sebelum kita masuk di dalam ibadah dan penyembahan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. 让我们还没有进入聚会之前，我们默祷在上帝的面前。 Amin. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan tentang kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. 让我们一起唱诗，就是上帝的恩典在我们的生活里面。 Ku mau puji tentang rahmat-Mu. 我要唱耶和华的大慈爱。 Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. 我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱耶和华的大慈爱，用我口叫人知道你的心声，你的心声，用我口叫人知道你的心声真的永远万代。我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱，我要唱，我要唱，阿们。我要唱耶和华的大慈爱到永远，我要唱耶和华的大慈爱。 Saudara yang kasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 主内的弟兄姐妹们，我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵与感动，都与你们同在。阿门。 Amin.
Bapak Ibu, ayat pembuka kita pada hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. 主内的弟兄姐妹们，使女经文今天取自以赛亚书55章第8到第9节。耶和华说：“我的意念并非同你们的意念，我的道路并非同你们的道路。天怎么样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。” Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih terus berlangsung hingga saat ini, 主内的弟兄姐妹们，我们知道现在这个新冠肺炎大流行还是在我们的生活里面， di tengah-tengah berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, 在我们的周围已经发生了很多变化的事情。 kita merasa khawatir, kita merasa gelisah. 我们觉得我们很挂虑，我们觉得很担忧， Bagaimana masa depan kita? 我们将来的日子应该怎么样？ Bagaimana pekerjaan, keluarga, anak cucu kita? 我们的工作怎么样？我们的子孙应怎么样？ Tapi percayalah bahwa segala sesuatunya ada di dalam rancangan dan jalan Tuhan. Amin. 但是我们要确信，一切都是在上帝的旨意中。阿门。 Sebab kita punya Tuhan 因为我们有上帝， dan kita adalah milik Tuhan. 而且我们是上帝所拥有的。 Kita nyanyikan pujian, aku milikmu oh Tuhan. 我们唱诗：主啊，我属你。 Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Amin. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, ku mau dekat, dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus. 亲为主为生，终身归主用，就是能力做成功。一心信仰望，一口舌见证，心口一直常赞扬。阿门。眼中希望，日进射架前，一心信靠主身边。眼中希望，引我靠近主身边，用我心意帮解决。Aku bersujud di hadapanmu, saat itu indahlah. Hatiku senang, berkat-Mu limpah, ku bersuka citalah. Ku mau dekat, dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salibmu, ke tempat darah kudus.何等深松在，何等光之外，借基督恩显出来。何等快乐在，有圣灵同在，尽心预备得主来。阿门。眼中希望，热情色加坚，一心信靠主身边。眼中希望，引我靠近主身边，用我心意帮解决。Ku mau dekat pada Tuhan, ini kerinduan kita. Amin. 这是我们所想念的。阿门。 Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. 让我们一起进入认罪祷告。
Kami datang ke hadapan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 上帝，我们来到你的面前， yang memberikan kami anugerah keselamatan yang terbesar di dalam hidup kami. 你的恩典、你的救赎多么的伟大，在我们的生活里面。 Melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib bagi setiap kami, menebus dosa-dosa kami. 通过你的宝血，在这个十字架上，就是怎么样救赎我们的罪孽。 Kami bersujud datang di hadapan-Mu Tuhan, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. 我们跪拜在上帝的面前，我们感恩上帝。 Tanpa Tuhan kami tidak mampu menghadapi semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. 没有上帝的力量，我们不知道怎么样面对这个世界。 Kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. 在我们的生活里面，我们真的很需要上帝。 Saat ini kami datang untuk beribadah di hadapan Tuhan. 在这个时刻，我们在你的面前，我们要上网聚会。 Kami mohon darah-Mu yang kudus sekali lagi melayakkan hidup kami. 我们恳求上帝的宝血， Beribadah dan menyembah Tuhan, 我们今天的聚会可以悦纳上帝的心， serta mendengarkan firman-Mu. 使到我们能够听上帝的话。 Berkati Tuhan, biar Engkau sendiri yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam ibadah hari ini. 求你赐福今天的聚会，一切的荣耀都归于上帝。 Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. 我们感谢感恩，奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Dengarlah berita anugerah dari Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 我们读恩典信息，取自马太福音第6章14到15节。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。 Biarlah seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. 使到我们的生活里面完整的合神心意。 Mari kita nyanyikan pujian ini. 让我们唱这首诗，合神心意。 Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, mau setia selalu. Amin. 我不愿再细度此生，一生一世无常，多少机会已流逝，已经不能再空等。合神心意，合神心意，这是我心所求。愿主坚定我心志，使我合神心意。 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 在我们还有听到与思想上帝的话，我们进入祷告。 Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, 上帝，求你赐福你的话， sebab kami tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman fisik, 因为我们不只是需要这个食物给我们的这个体力， kami juga membutuhkan firman-Mu yang memberikan makanan buat kerohanian kami. 我们需要你的粮食。 Dan kiranya Kau pimpin kami supaya kami mengerti apa yang Kau firmankan pada kami hari ini. 上帝，求你带领我们，使到我们能够明白你的话。 Pakailah hamba-Mu yang berkhotbah maupun yang menerjemahkan. 请你使用你的仆人讲道的或者是翻译的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内的弟兄姐妹们，早上好。 Hari ini kita akan kembali
mendengarkan firman Tuhan dan tema kita pada hari ini adalah memahami yang dipikirkan Allah. 今天我们要听到，而且这个道的主题就是了解上帝的思想。 Kita membuka Alkitab di dalam Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat 28. 我们打开圣经，在马太福音16章21到28节， Ini bagian yang sudah akrab dan sering kita baca. 我们已经熟悉了这个圣经节， Kita akan baca dalam bahasa Indonesia saja. 我们只是用印尼文来读。 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 这是上帝的话，听到而在每天在行动上运行上帝的道，那人有福了。 Haleluya. 哈利路亚！ Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini itu sebenarnya sangat menarik sekali. 主内的弟兄姐妹们，今天我们的主题是很有趣的， Memahami apa yang dipikirkan Allah. 我们能够了解上帝所思想的。 Ada satu ungkapan mengatakan, "We are unfinished Christian." 我同一个短词就是我们是未完成的基督徒， Kita adalah orang Kristen yang tidak selesai. 我们是未完成的基督徒。 Tidak selesai dalam hal apa, saudara? 我们还未完成在什么方面呢？ Kita tidak akan selesai di dalam hal memahami Allah dan kehendaknya. 在我们要了解上帝的思想，我们不能够完成， Malah tidak akan pernah selesai. 而且不曾经能够完成。 Jika ada orang yang kemudian dengan berani mengatakan dia sudah selesai memahami seluruh kehendak Allah, itu malah berbahaya. 如果有人他敢很大胆的说，我已经完全了解上帝的思想，这是很危险的。 Misalnya ada sebagian orang yang meyakini bahwa kehendak Allah adalah menganiaya mereka yang berbeda keyakinan. Wah, ini bisa bahaya sekali. 可能有一部分的人，他说他相信的旨意是杀人，是破坏其他与他不同的这个信仰，这是很危险的事情。 Nah, unfinished Christian di satu sisi mengatakan kita ini nggak pernah selesai. 未完成的基督，一方面说我们永远不会完成， Tapi di sisi lain ini juga mengatakan ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. 但另一方面也说我们有工作我们要做。 Walaupun nggak pernah selesai. 我们知道这项工作是永远不能够完成的。 Ibu-ibu yang setiap hari masak, pernah nggak masak itu selesai? 主妇们，如果你们在家煮菜，能够完成吗？你们这个煮菜 Hari 的 ini 工作。 selesai, besok nambah lagi. 今天 Masih 你 ada 煮完 lagi. 菜，明天还是要煮。 Bersih-bersih rumah juga nggak ada namanya selesai. 就是你们怎么样的清洁家务也是不曾完成 Apalagi 的。 kalau punya anak kecil ya, baru diberesin 5 menit udah berantakan lagi. 尤其我们是有小孩子的，我们刚刚5分钟整理好，又是肮脏了。 Makan pernah selesai nggak? 我们吃饭完成过吗？ Kita akan terus makan ya, walaupun itu nggak pernah selesai, tapi kita kerjakan. 我们继续的要吃，虽然我们吃完了，我们还是继续的吃。 Nah demikian pula keyakinan iman kita tentang kekristenan, ini nggak akan selesai. 所以我们对这个上帝的信心也是一样，是未完成的。 Tapi meskipun nggak pernah selesai, tetap kita kerjakan.
但是虽然是不能够完成，但是我们仍然的要努力工作。 Nah, setiap hari kita belajar hal-hal yang baru. 每天我们学习到很多新的事情， Kenapa masih belajar? 为什么我们一定要学习呢？ Izin lah, sudah tua. 我已经老了， Karena kita unfinished Christians. 因为我们是未完成的基督徒。 Itulah saya senang dengan sebuah mental, kalau kita sebagai orang Kristen punya mental pembelajar yang tidak pernah selesai. 我希望每个基督徒都有一种被称为永无止境的学习者的榜样。 Nah, tadi saya mengatakan bahwa orang yang mengatakan sudah selesai memahami kehendak Allah ini bisa berbahaya. 刚才我已经讲到，如果有人说他能够理解上帝的思想，这是很危险的行为， Karena dia bisa disusupi oleh iblis, 可能他被这个恶鬼附身， dirasuki oleh iblis. 而且他这个恶鬼能够控制他。 Nah, biasanya kita kalau mendengar kata dirasuki oleh iblis, biasanya kita membayangkan orang itu kejang-kejang ya, aneh-aneh gitu ya. 当我们听到如果有人他是恶鬼附身的时候，我们知道他的全身会抽筋的。 Tapi 2 kali dalam Alkitab orang yang kerasukan setan itu biasa-biasa aja. 但是有2次提到这个被恶鬼附身的，他平常而已。 Pertama pada waktu Yudas Iskariot menghadap imam kepala untuk menyerahkan Yesus, dikatakan kerasukan setan. 当犹大他怎么样把耶稣交在这个祭司面前的时候，是说到他也是被恶鬼附身。 Kalau Yudas Iskariot datang ke imam kepala, kerasukannya gini. Yesus ada di sana. Nah, kira-kira imam kepala mau dengar nggak? 就是如果他见这个祭司的时候，他全身发抖的时候，是不 Kamu 是这 orang 个 gila, 祭司要见 kamu orang 他 gila, sana pergi. 啊？你给我滚去吧，你是个疯子。 Lalu kedua adalah ketika Petrus menegur Tuhan Yesus, dikatakan nyala iblis, berarti dia kerasukan setan. 当第2次的时候，怎么样？西门彼得他责备耶稣的时候，那就是他这个恶鬼附身了。 Dan kerasukannya tentu bukan gejala-gejala yang aneh-aneh. 但是他这个恶鬼附身，并不是有这个奇怪的这个象征。 Nah, Petrus merasa begitu yakin dengan apa yang ia ketahui, tetapi justru keyakinannya itu ditunggangi oleh iblis. 就是西门彼得，他觉得很确信他所知道的一切，但是其实他是被这个恶鬼附身。 Hati-hati dengan keyakinan kita. Jangan-jangan keyakinan kita bisa ditunggangi oleh iblis. 所以我们要谨慎，我们确信的一件事情，可能是被魔鬼来控制我们。 Nah, ini adalah kisah tentang pertentangan antara guru dengan murid. 这个就是一个故事，就是怎么样这个老师与门徒们发生的矛盾。 Ya, sang guru mengatakan dia akan pergi ke Yerusalem dan dia akan ditangkap, dianiaya, dihukum mati dan bangkit pada hari ketiga. 老师有讲，就是耶稣他必须上耶路撒冷去，受许多的苦，并且被杀，第3日复活。 Lalu Simon Petrus nggak setuju, dia menegur Tuhan Yesus. 但是彼得他不能接受这个事实，然后他就责备主耶稣。 Nah, bagian yang menarik adalah sebelumnya ketika Simon Petrus dengan keyakinan mengatakan Yesus adalah Mesias. 但在这之前的上一部的段节，西门彼得有讲到，他充满信心的说，主耶稣是弥赛亚。 Lalu Yesus memuji Petrus dikipas-kipas, ya kamu hebat, ya kamu bisa menyatakan pengakuan itu sungguh-sungguh adalah hal yang baik. 然后主耶稣就赐给西门彼得很高的表扬，就是赞扬他说：“哇，你能知道我是这个弥赛亚是很好的。” Nah, tapi ternyata di bagian berikutnya Yesus mengatakan kamu ada iblis. 但是接下来的一部分，主耶稣有讲到，你就是撒旦， Nah, ini kan aneh, saudara. 这是不是很奇怪吗？ Lalu maka jika ada 2 orang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, maka bisa jadi ada 2 jenis pemikiran yang berbeda. 如果有2个人都说耶稣是弥赛亚，那么可能会有2种不同的思想。 Nah, jelas Simon Petrus mengaku Yesus adalah Mesias. 当然，这个西门彼得他承认主耶稣是弥赛亚， Dan Yesus Kristus juga mengakui dirinya adalah Mesias. 而且主耶稣也宣告他自己是弥赛亚。 Tapi ada 2 pemikiran yang berbeda. 但是有2种不相同的这个想法。 Maka di sini kita belajar saudara ngasih Tuhan, kita berusaha memahami pikiran Allah. 所以我们这里要学习，就是我们怎么样尽能力的能够了解上帝的思想。 Dan saat ini saya mau berkata, hati-hati, keyakinan kita bisa keliru. 但是我劝你们是还要谨慎，因为我们的信仰会被恶鬼而控制。 Itu yang diyakini oleh Petrus, keyakinannya keliru. 这就是
西门彼得所拥有的确信，他的确信是错误的。 Karena dia meyakini Mesias ini akan pergi ke Yerusalem bukan untuk ditangkap, tapi untuk ditapiskan atau diteguhkan menjadi raja yang karismatis. 因为他确信这个弥赛亚耶稣会去耶路撒冷，成为一个有势力的领袖，而成为这个以色列的王。 Saya kira dengan mudah sekali Tuhan Yesus itu bisa menjadi raja dan menggunakan kekuatan kuasanya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Israel. 我们知道耶稣他很容易用他的势力，用他的权力，能够成为这个以色列的国王。 Dapat saudara bayangkan, 我们可以想象得到， bisa enggak orang buta jadi pasukan, jadi prajurit? 是不是一个盲人他可以成为一个兵人呢？ Itu hanya Yesus. 只有耶稣可以。 Disembuhkan orang buta, orang lumpuh, bahkan orang mati bisa jadi prajurit. 而且盲人、残废的人，他都能够医治他们，把他们当成兵。 Lalu kalau prajuritnya kelaparan, nggak usah pusing. Tuhan Yesus bisa memberi 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. 如果这个兵他们饥饿了，我们不必担忧，因为主耶稣用5个饼2条鱼，可以让5000人来吃。 Tidak usah takut prajuritnya luka parah, tinggal Yesus menyembuhkan. 我们并不必害怕这个病人他受伤，因为主耶稣会医治他们。 Ya, saya kira Yesus dengan kesaktiannya, dia bisa melakukan hal itu semua. 我知道主耶稣他用他的主权，他用他的势力，他能够施行一切。 Lalu apa yang kurang, saudara? 然后还缺少什么呢？ Kurang paham. 就是我们缺少了解。 Simon Petrus gagal paham. 西门彼得他失败的完全不 Yesus 了解。 datang membawa misi penyelamatan, bukan dengan pedang. 耶稣他带着使命的救赎任务，而不是用剑。 Bahkan bisa dikatakan Yesus tidak punya urusan dengan kemerdekaan bangsa Israel. 实际上可以讲说，耶稣与以色列的自由没有关 Dia 系， punya agenda yang lebih besar, yaitu Injil Kerajaan Allah. 他有另一个使命的议程，就是上帝国度的福音。 Lalu ada kekeliruan yang lain. 然后还有另一个的错误， Orang Israel berpikir Yesus Mesias datang untuk memulihkan ibadah bangsa Israel. 门徒们他们坚信弥赛亚的到来是复兴以色列人灵性的精神， Tapi mereka kecelek ya, mereka ternyata salah paham. 但是他们也是误解了这个信心。 Nah, pada saat para murid mengagumi bangunan Bait Allah yang dibangun Herodes itu begitu megah, begitu hebat ya, begitu kokoh. 当他们惊叹这个希律王他所翻建的这个圣殿是多么的坚固， Tuhan Yesus malah mengatakan itu enggak lama lagi akan runtuh ya, tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. 但是主耶稣说：“我是在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被 Istilahnya 拆毁了， rata tanah. 就是被拆毁了。” Apa yang dikatakan Yesus itu akhirnya benar-benar terjadi pada tahun sekitar 70 Masehi. 所以耶稣所讲的确实发生了在公元70年， Sehingga yang namanya pusat tempat ibadah itu tidak ada lagi. 所以他们所崇拜的这个圣殿已经被拆毁了， Orang Yahudi nggak bisa lagi merayakan Paskah rame-rame. 使到他们不能够崇拜庆祝他们的假日。 Bahkan jabatan imam itu punah. 祭司长们的职位已经完全的灭绝， Sampai sekarang juga nggak ada imam. 直到今天为止也是没有这个祭司长， Karena mau melayani di mana orang bangun bait Allahnya nggak ada. 因为这个圣殿已经拆毁了，他们怎么样侍奉上帝？ Nah, sisa bait Allah hanya ada satu dinding, yang itu kalau kita berziarah ke Yerusalem kita biasanya berdoa di sana. 圣殿的其余部分仅是一道墙，今天朝圣只使用这道墙去到这个耶路撒冷来祈祷。 Jadi hati-hati dengan keyakinan kita, saudara. 当然，我们应该要很谨慎我们的信心， Jangan-jangan bisa keliru dan itu ditunggangi oleh iblis. 这个也会有错误的这个信心，可能是我们被这个恶鬼来控制。 Ya, tapi saudara, saya bukan mau mengatakan bahwa kita nggak punya keyakinan sama sekali. Keyakinan dasar seperti Allah Tritunggal tentang Yesus sebagai juru selamat ini tentu hal yang tidak bisa digoyang-goyang lagi. 当然，我并不是说我们犹豫不借我们的信心，但是我们有信仰的人，我们不能消减这个三位一体 Tapi 的 di 上帝。 bagian penjabarannya ini bisa kita harus memberikan ruang bahwa kita nggak selalu benar. 但在描写部分中，我们必须留给空间，我们不总是正确的。 Nah, adalah sangat berbahaya jika saat kita belajar firman Tuhan, kita ini terlalu meyakini kebenaran sendiri. 这也是很危险。当我们学习这个上帝的话时，我们对我们自己的真理很确认。 Istilah bahasa Inggrisnya creating your own truth ya.
membangun kebenaran sendiri. 就是我们怎么样创造我们自己的真理。 Ya, barangkali kita merasa benar karena sudah banyak baca Alkitab. 我们觉得我们读圣经很对，因为我们读了很多的圣经。 Saudara yakin dengan saudara membaca Alkitab dengan benar? 你们确信呢？你们读这个圣经是读得很对吗？ Adakah tafsiran yang bersifat personal? 是不是你们有私人这个估计的偏见？ Apakah kita cukup paham dengan konteks di mana Alkitab itu ditulis? 是不是我们真的了解这个圣经的上下文，它的写作背景在哪 Nah, 里？ saudara, salah satu kelemahan terbesar orang Kristen belajar Alkitab 在我们这个基督徒里面，我们缺点的其中之一就是 adalah mencabut Alkitab dari akarnya. 就是我们拔掉其中之一的这个圣经，从它的根。 Kita itu seringkali membaca Alkitab dengan kacamata modern. 我们时常读圣经，就是用我们现代的眼光， Nah, ini seumpama begini, saudara. 就好像这样的例子。 Ada seorang peneliti, dia meneliti sebuah katakanlah tanaman dari sebuah negeri yang asing, tanah yang asing. 就是一个研究者，他怎么样认真研究从偏僻地区， Tanaman ini dibawa ke lab dan diselidiki ya, daunnya, batangnya, akarnya diselidiki dengan mendalam. 然后这个农作物的植物，他就带到这个研究所。 Tapi peneliti ini enggak meneliti tanah, udara, iklim di mana tanaman itu tumbuh dan dibesarkan. 但是这个研究者他并没有把这个植物生长的这个泥土、空气、气候在哪里这种植物生长与繁殖。 Jadi dengan banyak membaca Alkitab ini enggak memberikan jaminan keyakinan kita benar. 所以我们读了很多的圣经，并不能够保证说我们读得很对。 Lalu mungkin kita ada yang berkata, saya sudah banyak baca buku rohani. 可能有弟兄姐妹们说，我读了很多这个圣灵的书籍。 Nah, saya mau tanya saudara, 现在我要问， apakah buku-buku rohani yang saudara baca ini cukup utuh menggambarkan Tuhan Allah kita? 是不是你们所读的这个圣灵书籍能够完整的描写这个完全的上帝？ Saudara dan saya, kita punya satu godaan besar ketika membaca buku 你与 rohani. 我们读这个圣经书籍的时候，我们要有这个很坚强的这个基本。 Kita milih bacaan yang cocok dengan kita, 当然，我们一定选这个书籍是合我们的口味， yang cocok dengan cara kita berpikir, dengan pemahaman kita yang sebelumnya. 当然是适合我们的思想、我们的口 Ya, 味。 kita kan dengar khotbah juga begitu, 当我们听到的时候也是这样， senang dengar yang cocok dengan telinga kita. 就是我们听到的时候要顺我们的耳听的。 Maka kita mesti hati-hati, jangan-jangan banyak baca buku rohani, ini justru membuat kita malah keliru. 当然，我们当然也很谨慎。如果我们读了很多这个属灵的书籍， Lalu mungkin kita berkata, saya sudah banyak mendengarkan khotbah dari pengkhotbah yang hebat. 可能我们会说，我已经听了很多的道，从这个大牧师讲道。 Nah, saya mau tanya lagi, 然后我要再问呢， apakah saudara yakin bahwa pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat dan besar itu memiliki kebenaran yang utuh dan pikirannya tidak bias? 你确定这些出名的传道人真的有完全的真理，并没有偏见吗？ Lalu kalau ya, apakah saudara betul-betul paham dengan khotbahnya? 如果是，是不是你完全了解这个讲道的内容？ Apakah para pengkhotbah yang kita kagumi itu memberikan perspektif tentang Allah yang dengan kaya? 你所崇拜的这个大牧师是否能够提供关于他们的神学的丰富观点？ Dan inilah masalah kita, saudara. Kita cari pengkhotbah yang cocok dengan kita. 就是好像我们也是选择能够适合我们的这个牧师。 Dan bisa jadi itu kita lebih dominan pikiran manusia daripada pikiran Allah. 而且应该是变成为是人的思想，而且不是上帝的思想。 Nah, mungkin kita berkata, oh saya sudah belajar teologi, saya sudah kursus, saya sudah ikut banyak webinar, bahkan saya sudah sekolah teologi, maka keyakinan saya pasti benar. 可能我们会说啊，我读了神学院，我补习神学院，我参加了很多这个神学的补习班。 Nah, kembali saya bertanya, apakah saudara yakin dengan teologi yang saudara terima itu? 但是我要再问一次，是不是你能够真正的认识这个神学你所得到的知识？ Apakah cukup memberikan wawasan yang cukup luas tentang Allah dan firman-Nya? 是不是你所读的神学能够给你提供了足够的眼见？ Dan kalau kita mengatakan belajar sekolah teologi dari sekolah teologi tertentu, kita mesti melihat bagaimana
latar belakang terbentuknya teologi itu. 你是否彻底研究了这些正规和非正规神学教育机构、神学所形成的背景呢？ Nah, saya berikan beberapa contoh bagaimana kita bisa keliru dengan keyakinan kita. 我给予你们很多的这个例子，怎么样？我们对我们的信任会不确信。 Dulu kita mengatakan gereja itu adalah tempat di mana kita beribadah. Itu ada gedungnya, ada kegiatannya, ada rapatnya, ada persekutuannya, dan lain-lain. 以前我们将教堂定义为建筑物的地方，在该建筑物中有各种的活动，例如敬拜、聚会、团聚和各种其他的活动。 Lalu entah bagaimana kita selalu meyakini gereja yang sukses itu adalah gereja yang besar, persembahannya besar, ya orangnya banyak, gedungnya besar, programnya banyak. Kalau bisa Senin sampai Senin nggak ada liburnya, kasihan hamba Tuhannya ya. 然后我们估计得到这个成功的教会，那就是教堂由出席的人数、建筑物、奉献物和机构的数量来衡量这个教会成功或者是不成 Nah, 功。 sekarang kan kita mesti revisi keyakinan itu. 我们现在开始修改什么是教堂。 Ya ternyata gereja itu bukan gedungnya, 原来教堂不只是它的建筑物， tapi bagaimana sebuah komunitas dengan value, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, itulah gereja. Komunitas dengan berbasiskan nilai-nilai kerajaan Allah. 我们知道这个教堂就是要有这个上帝国度的这个价值在里面。 Saya masuk dengan yang lebih challenging, lebih menantang saudara. 我要进入更挑战的， Apa pengertian saudara tentang pemberitaan Injil? 而且你们Misi. 对这个传福音的看法是什么呢？ Jika kita ditanya seperti itu, biasanya pemberitaan Injil itu adalah tentang menceritakan Yesus yang menebus dosa dan membuat orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. 如果我们被问的时候，我们通常会回答说，传福音就是要讲出主耶稣就是我们的罪，并使那些相信的人获得永生。 Maka begitu kita keluar kata misi atau Injil, langsung gambarnya tercetak di kepala kita adalah ada pemberitaan Injil. Seperti yang tadi saya ceritakan. 当我们的脑子中有了这个使命、有这个福音的时候，我们立刻联想到就是我们怎么样的传福 Tapi 音。 benarkah hanya itu pengertian Injil? 是不是我们对这个传福音只是这样的认识而已呢？ Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. 主耶稣在路加福音第4章18到19节有讲到，主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被离的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。 Apakah itu pengertiannya kiasan? 是不是主耶稣用来的只是一个比喻的解释呢？ Tidak, saudara, sebab Tuhan Yesus memang menyembuhkan orang buta, 并不是这 menyembuhkan orang 样。 lumpuh. 主耶稣他真的医治了残废的人瞎子， Dan orang-orang miskin yang outsider, yang di luar itu masuk menjadi komunitas kerajaan Tuhan, 而且我们也 keturunan 知道， Abraham. 外面的一切这个贫穷的人也是进入了这个上帝的国度。 Saudara, masa kita begini ya, masa kita berkata pada orang setiap hari makan mie instan ya, atau makanan yang nggak bergizi, lalu berkata, udah nggak apa-apa, yang penting kamu makan makanan nggak bergizi nggak apa-apa, yang penting habis mati kan masuk surga. 我们的问题就是这样，我们看到人每天就在吃这个方便面，然后我们说，哎呀不要紧，你没有营养不要紧，然后最主要的就是你死了你能够进天堂。 Masa kita berkata orang yang berada dalam kebodohan lalu berkata ya nggak apa-apa lah selama hidup kamu bodoh, yang penting habis hidup kamu mati kamu masuk surga. 然后我们对愚昧的人讲，呀，你生活在这个愚昧里面不要紧，最要紧的是你死了以后你是进入天堂。 Masa kita berkata orang yang diperlakukan nggak adil dalam hidupnya lalu berkata nggak apa-apa kamu diperlakukan nggak adil, yang penting habis mati kamu masuk surga. 然后我们对那些他碰到一些不公义的事，他被逼迫，然后我们对他讲不要紧了，最要紧的就是你死了以后你进天堂 Nah,。saudara, Injil itu selalu utuh. 我们知道福音永远是 Dia 完整 selalu 的， berkaitan dengan shalom, tentang Allah menjadi raja di dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. 它是牵连到平安与生活的各方面，就是上帝就是我们的主，我们的一切。 Maka saudara, yang paling sulit ketika orang mau memahami Allah itu satu, saudara.
然后有一个阶段，就是当我们要了解上帝的思想的时候，很困难， yang disebut dengan unlearn atau melepas apa yang kita pahami. 就是不了解，就是我们要释放一切我们所不了解的。 Unlearn adalah melepas, usaha untuk melepas apa yang kita yakini dengan kuat dan kita anggap benar, kita lepas. 不了解就是说，我们释放我们所知道自以来众人认为是对的，或者是自以来我们所信任的。 Bahkan yang selama ini mungkin cukup banyak orang yakini, kita mau, kita lepas. 而且自以来我们觉得我们应该释放一切我们认为是对的， Nah, sehingga bentukan iman kita, saudara, itu iman yang otentik. 所以变成了我们的信心是我们自我的信心。 Ya, saudara, saya akan menutup khotbah saya dengan membuat sebuah eksperimen kecil. 亲爱的姐妹们，我要关闭我的祷告，就是用这个小小的试验。 Saudara yang ikut rekaman hari ini boleh ikut bersama dengan saya, ambil sebatang pena 在场的弟兄姐妹们，你们也 atau 跟着这 apapun 个 yang 试验，就是你 tipis, 拿一支 ya. 笔， Ya, baik. Kalau saudara sudah siapkan benda yang agak tipis, agak kurus, ya. Kalau enggak ada juga enggak apa-apa. 就是如果你拿了一支笔，或者是很薄的一个东西，或者是其他的东西都可以，不要紧。 Nah, silakan taruh di depan mata saudara, eye level setinggi mata saudara. 你们可以用手放在这个眼睛的水平高度， Lalu lihatlah ke belakang. 然后看这个笔的后面。 Ya, misalnya di belakang saudara ada tembok atau ada sofa atau ada lantai, terserah dah. Pokoknya lihatlah tembok. 然后我们看这个笔的后面是一道墙，或者是别的东西也是可以。 Lalu silakan tutup mata kiri saudara. 然后请你关掉你这个左眼。 Kalau mata saudara normal, sekarang penanya kelihatan lebih jelas bukan? 如果你的眼睛是正常的，现在你看到这个笔是很正常。 Nah, sekarang ingat baik-baik letak dari pena ini. 现在我们要知道这个笔的这个位置， Lalu lepaskan tangan 然 saudara. 后我们释放我们的手。 Lalu sekarang gantian mata kanan tutup. 现在我们转换位置，就是我们关闭我们的右眼。 Nah, apa yang terjadi saudara? 你们看有什么事情发生呢？ Apa yang terjadi? 什么事情发生？ Penanya berpindah. 就是说，我们看到这个钢笔它是转换的 Saya 位 nggak 置。 tahu apakah semua sama kalau mata kanan yang dipakai tetap, mata kiri yang menyimpang, apakah semua orang seperti itu saya nggak tahu. 我 Ya. 并不知道，是不是我们的全部眼睛是一样。当我们用右眼看的时候，这个左眼就转换位置。 Nah, apa yang saya mau ajarkan dari eksperimen kecil ini? 从这个小小的这个试验，我要教导你们什么呢？ Ketika kita belajar memahami pikiran Allah, ada keyakinan-keyakinan yang tidak boleh beranjak, tidak boleh kita tinggalkan. 当我们要释放怎么样了解上帝的思想的时候，有一部分的东西我们是不可以释放的， Itu adalah mata kanan kita. 就是我们的右眼。 Sama seperti ketika mata kanan kita terbuka, pena itu tidak berubah 就是好 tempatnya. 像当我们的右眼开的时候，就是这个笔的位置它没有移动。 Namun izinkan mata kiri ini juga melihat dengan biji matanya sendiri. 但是我们也让我们的这个左眼可以看他自己的眼球。 Mata kiri kita punya sudut pandang, cara pandang yang agak berbeda dengan mata kanan kita. 你们知道的，就是我们的左眼的视度跟我们右眼的视度是不一样。 Itu artinya saudara, keyakinan iman kita yang tidak terlalu mendasar, tolong deh bisa digeser sedikit. 那就是说，我们这个对信仰的这个信心不足够，我们可以移动。 Apa yang kita yakini saat ini bisa saja keliru. 可能我们现在所确信的， Bahkan, 可能是一个错误， Bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan. 可能对这个上帝的工作，我们变成了一个绊脚石。 Maka berikan kesempatan, berikan ruang bagi kita untuk menggeser sedikit keyakinan yang tidak substansial itu. 所以，让我们留一个空间，把这个我们的信仰可以调动一下。 Nah, saudaraku, kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang unfinished, yang terus belajar. 使到我们能够成为一个基督徒，未完成的基督徒。 Teruslah belajar firman Tuhan, teruslah mendalaminya dan perkayalah dengan berbagai
bacaan-bacaan dan berbagai macam khotbah yang bisa memperkaya kita. 然后我们就要勤劳的读圣经，读这个属灵的这个书籍，而且我们要听有这个用处的这个道。 Mari kita masuk dalam doa. 让我们进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena ada satu model yang menolong kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang bisa keliru. Simon Petrus yang begitu mendapat pujian yang begitu tinggi darimu Tuhan, ternyata menyimpan satu keyakinan ditunggangi oleh iblis yang menjadi batu sandungan bagimu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Keyakinan itu begitu besar, begitu kuat, dan prosesnya tidak mudah untuk mengalihkan, untuk melepas apa yang dia yakini. Demikian juga kami sebagai orang-orang Kristen, sudah lama kami menjadi orang Kristen, dan kami sudah banyak belajar dari khotbah, dari buku rohani, dari belajar-belajar teologi, ataupun dari hal-hal yang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami memberikan ruang bagi kami untuk sedikit bisa melenturkan apa yang kami yakini yang tidak substansi, tetapi yang justru bisa menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan, yang justru membuat kami menjadi semakin sempit di dalam memahami Tuhan, memahami kerajaan Allah yang begitu luas, memahami firman Tuhan. Tolong Tuhan perkaya kami, baik kami yang muda, kami yang tua, kiranya kami semua sama-sama punya mental sebagai seorang pembelajar yang tidak pernah selesai. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja-gereja kami, kiranya gereja kami di Indonesia dan dimanapun juga, memakai kesempatan ini untuk belajar, untuk mengkoreksi keyakinan-keyakinan kami, untuk membuat kami bisa memahami kembali hakikat dari gereja, hakikat dari komunitas, dan hakikat dari kerajaan Allah. Berkati Tuhan kami sebagai orang Kristen boleh bertumbuh, semakin serupa Kristus di dalam kami memahami firman Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, Kau pakai supaya setiap peraturan, setiap undang-undang, dan setiap tata tertib yang dikeluarkan bisa menertibkan dan bisa menolong agar wabah pandemi ini bisa sedikit demi sedikit berkurang. Kami mohonkan Tuhan berbelas kasihan buat negeri kami, buat Indonesia, dan buat dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan seturut dengan pengakuan iman rasuli. 主内的弟兄姐妹们，让我们以历代现今和将来众信徒以宣读使徒信经，回想我们受洗的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应由，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Andi Gunawan. 主内的弟兄姐妹们，我们已经听了刚才牧师所传讲的道， Juga sudah diterjemahkan oleh Ibu Linda. 而且我自己也是翻译了， Kiranya kita semua boleh diberkati melalui firman Tuhan. 所以我们听了这个道，我们可以蒙福。 Dan kita menjadi para pelaku firman Tuhan. 所以我们在每天的行动上，我们要实行上帝的道。 Tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. 现在是举行奉献的时间， Persembahan dapat diberikan kepada gereja saudara masing-masing, baik secara transfer ataupun Anda bisa kumpulkan di dalam amplop lalu diberikan ke gereja masing-masing. 奉献请自治可以汇款到个人教会的户口，或者在以后的时间会有亲自收据，并直接奉献给你们个人的教会。 Ayat persembahan kita yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 奉献经训起自腓立比书第4章第7节，应当无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出意外的平安，并在耶稣基督里保守你们的心怀意念。 Jadikan aku saluran berkat. 赐我赐恩福。 Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Amin. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya.述说耶稣基督这爱故事，述说他施主的能，别人心主要见你去见证，生活是很相明的。阿门。借我这恩福，借我这恩福，借我生命，荣耀主名。借我这恩福，求主听我求，借我这恩福，是他人的主。
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. 现在我们是奉献祷告， Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. 我们感谢上帝，你一切的付在我们的生活里面。 Melalui berkat-berkat-Mu setiap hari yang kami rasakan. 经过你赐给我们的付在我们的生活里， Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. 通过你所讲的道， Semuanya adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk kami. 之前都是你的慈爱、你的恩典多么伟大。 Dan saat ini kami juga membawa persembahan kami Tuhan. 在这时刻，我们献上我们的奉献， Jadikanlah persembahan ini boleh menjadi saluran berkat Tuhan. 使到这个奉献能够成为别人的福。 Dan hidup kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 所以我们的生活见证也是成为别人的福。 Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. 这是我们的祷告，奉主耶稣的名，我们祷告。 Doksologi. 三颂一。 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同永同尊，万有之源，万福之本。Jemaat yang kasih Tuhan, kini tiba saatnya kita meninggalkan tempat ibadah kita dan memasuki ibadah kita yang sesungguhnya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. 我们的集会已经结束， Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu dimanapun Anda berada. 使到上帝祝福每一位弟兄姐妹们。 Amin. 阿门。